نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم همنا رشدنا وعذنا من شر نفسنا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهمه اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini. Masih lagi diberikan kita kesihatan tubuh badan, diberikan kepada kita nikmat yang paling utama iaitu nikmat kemanisan iman dan juga taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita didorong untuk berada di dalam halaqah ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah Ta'ala terus membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripadanya agar hati kita ini terus hidup di sisinya dan hati kita ini tidak sama seperti orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kerana hati orang mukmin ni seperti mana hati orang yang hidup. Kalau orang mati tuan-tuan, kalau dicubit, apatah lagi dipotong, apatah lagi dilakukan itu dan ini, langsung dia tidak memberi kesan pada dia. Itulah hati orang yang mati. Tetapi bagi orang yang beriman, walaupun hanya sekecil-kecil perkara pun akan menjentik hatinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semoga dengan ilmu lah yang akan memandu kita dalam kehidupan dan semoga dengan ilmu inilah yang memberikan petunjuk kepada kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kembalinya kita kepada Allah di hari akhirat dalam keadaan Allah menerima seluruh amal saleh yang kita lakukan dan Allah juga akan mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya-Allah untuk hari ini perbincangan kita iaitu menyambung pada surah Al-Qasas, iaitu surah yang ke-28 dan kita akan sambung pada ayat yang ke-8. Sebelum kita sambung ayat yang ke-8, kita akan tengok daripada ayat yang ke-7 lah. Sebab ini adalah kita kata subtopik kepada cerita yang baru berkaitan tentang ibu Musa, kakak Nabi Musa dan juga Nabi Musa alaihi salam. Okey. Di sini kita akan tengok ada peranan 3 wanita di belakang baginda Nabi Musa alaihi salam. Ada 3 wanita. Di hadapan seorang lelaki yang kuat, mestilah di belakangnya ada wanita yang kuat kan. Jadi Nabi Musa ni seorang lelaki yang memperjuangkan Bani Israel, membawa Bani Israel keluar daripada sistem perhambaan. Kita boleh tengok di belakangnya itu ada 3 wanita yang kuat. Siapa 3 wanita yang kuat ni? Yang inilah kita akan bincang pada hari ini. Okey. Baik, sebelum kita bincang pada surah Al-Qasas ni, suka untuk saya ingatkan lagi pada tuan-tuan supaya nampak latar belakang surah ini diturunkan supaya dia sangat-sangat memberi erti kepada kita seperti mana Nabi dan para sahabat memahami ayat-ayat yang diturunkan kepada mereka. Iaitu surah Al-Qasas adalah surah di fasa Mekah. Waktu Nabi dan para sahabat dalam keadaan diuji dengan ujian yang berat, yang dakwanya terhalang dan berada di dalam kesukaran. Sebab itu para ulama tafsir melihat penurunan surah Al-Qasas ini adalah surah yang ke-49. Maksudnya penurunan surah tu dia adalah wahyu surah yang ke-49 yang diturunkan kepada Nabi setelah surah Asy-Syu'ara dan setelah surah An-Namlu. Kita dah bincanglah mukadimah ni secara umumnya. Okey. Asy-Syu'ara, An-Namlu ni baru Allah turunkan surah Al-Qasas. Ketiga-tiga surah ni bercerita tentang Nabi Musa. Kenapa tuan-tuan? Sebelum ni saya kata baginda Nabi SAW melihat persamaan Nabi Muhammad dan juga Nabi Musa. Ada banyak persamaan. Tetapi waktu-waktu yang kritikal tu rupa-rupanya para sahabat Nabi pun
bila dia mendengar wahyu daripada Nabi, mereka nak sangat cerita lagi tentang Nabi Musa, cerita lagi. Sebab dia tengok betapa Allah Ta'ala menyusun sesuatu yang sangat indah bagi orang yang beriman dan bagi orang yang telah menyerahkan secara mutlak kehidupannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ini saya rahsiakan, saya tak cerita lagi. Saya akan cerita masa kita akan ulas tadabbur ayat per ayat ni di dalam surah Al-Qasas. Nanti kita akan tengok tuan-tuan macam mana para sahabat boleh lihat dan dia nak lagilah cerita tentang Musa, lagilah cerita tentang Musa. Sebab bagi orang yang mengimani dan yang yakin dan menyerahkan secara mutlak seluruhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan nampak cerita Musa ni bukan kebetulan, tetapi dia adalah cerita untuk orang yang benar-benar beriman kepada Allah Taala, orang yang betul-betul yakin kepada Allah. Pengajaran-pengajaran tu kita akan nampak lepas ni. Kemudian di dalam surah Asy-Syu'ara, kemudian An-Namlu, dan kemudian barulah Al-Qasas ni, saya nak sentuh sikit je. Persamaan dia selain daripada cerita tentang Nabi Musa ni, sebenarnya dia memberi bantuan kepada Nabi dan para sahabat. Kenapa? Sebab surah Asy-Syu'ara ni dia cerita tentang para penyair, ada kisah Musa. Sebab pada surah itu Allah Ta'ala nak menekankan Asy-Syu'ara, Al-Quran ni tidak perlu dibenarkan oleh penyair-penyair yang ada ramai follower ataupun yang ada ramai pendengar dan pengikut. Quran tak perlukan. Quran itu dia boleh berdiri sendiri kerana kebenaran yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi SAW. Jadi Allah datangkan. Jadi sebab itu Allah perintahkan kepada Nabi, para sahabat dan juga para umat manusia ni terus berpaut kepada Al-Quran. Walaupun yang berpegang pada Al-Quran tu bukan lagi majoriti. Tak mengapa. Sebab Quran itu tak berdiri dengan sokongan manusia, tapi dia berdiri di atas jalan kebenaran. Kerana ia wahyu Allah Ta'ala. Itu Asy-Syu'ara. Masuk surah An-Namlu, Allah Ta'ala menyindir orang-orang Quraisy, menghina orang-orang Quraisy itu adalah dengan mendatangkan cerita tentang An-Namlu, cerita tentang semut. Okay, ini cerita tentang makhluk yang kecil yang merupakan sebahagian daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu baru Allah masuk cerita surah Al-Qasas. Saya nak cerita apa? 3 surah ni diturun dalam waktu tempoh yang dekat kepada Nabi, latar belakang kepada surah Al-Qasas ni. Dan 3 surah tu menjadi kekuatan pada Nabi SAW. Dan salah satu ceritanya adalah berkaitan tentang Nabi Musa. Jadi, saya melihat ada satu objektif yang kita nak belajar dekat sini. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang berkeyakinan, dia akan dapat kekuatan setelah kita baca dan memahami surah Al-Qasas. Kita rasa down, surah ni jadi kekuatan. Kita rasa sentiasa ditimpa musibah, surah ni akan jadi kekuatan. Ataupun kita hidup di dunia ni dalam keadaan kita tahu apa masa depan kita, apa yang akan terjadi pada kita, kita tak tahu. Surah Al-Qasas akan menjadi kekuatan kepada kita. Okay, seperti mana yang berlaku pada Nabi dan para sahabat. Dan itulah insya-Allah yang kita nak cungkilkan daripada tadabbur surah Al-Qasas. Okey, baik, kita kembali pada surah Al-Qasas dan kita akan tengok pada ayat yang ke-7. Pada ayat ini kita dah bincang dah, iaitu cerita yang Allah Ta'ala nak bawa umat manusia dan bawa Nabi dan para sahabat kembali kepada waktu kecil Nabi Musa AS. Sebab ayat sebelum ni bercerita tentang Fir'aun. Siapa Fir'aun? Apa kejahatan dia dan apa perilaku yang telah dilakukan oleh Fir'aun sebelum Allah Subhanahu Wa Taala bercerita tentang Nabi Musa. Okey. Baik, kita dah bincang dah tentang Fir'aun yang sangat zalim, yang sangat jahat ni, membunuh anak-anak lelaki daripada kalangan Bani Israel, kan? Okey, sekarang kita tengok ayat yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala menyebutkan wa auhayna ila ummi Musa, dan kami wahyukan. Wahyu dekat sini bukanlah penurunan wahyu yang mengangkat seseorang menjadi nabi atau rasul, tetapi wahyu dekat sini adalah ilham ataupun ilmu, pengetahuan yang Allah berikan khusus kepada orang-orang yang Allah pilih. Jadi diterjemahkan di sini iaitu ibu Nabi Musa ni Allah berikan dia ilham. An ardi'ih, iaitu
dengan ilham kepadanya, susukanlah Musa ni. Susukanlah Musa. Okey. Saya nak tanya pada ibu-ibu lah yang mendengar ni. Kenapa perintah pertama kepada ibu Nabi Musa adalah susukan anak dia? Kenapa perintah apa Nabi Allah Taala kepada ibu Nabi Musa ni adalah susukan anak dia? Kenapa? Siapa boleh bantu saya? Ha. Kenapa perintah awal ni adalah susukan anak dia? Ada yang cuba ke? Saya tak nak tanya Kak Syikin, Cik Syikin. Saya nak tanya yang lain. Kat sini ada Kak Intan ada, Puan Shima ada, Puan Nuraisyah Hashim ada. Yang ibu-ibu ni bagi kenyang. Okey, bagi kenyang. Okey. Okay, Kak Intan kata bagi kenyang. Okey. Hmm. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang ibu, kenapa perintah awal tu adalah an ardi'i? Dia kata susukanlah Musa ni. Tak ada jawapan? Tak nak bagi nangis. Okey. 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 Baik. Okey, jawapan dia sebenarnya hampir sama lah ni, betul lah tu. Iaitu kita kena faham situasi ni. Nak beritahunya, sebelum ni saya dah ceritakan kepada ibu-ibu, Firaun ni dia keluar satu akta. Semua anak Bani Israel semuanya dibunuh. Semuanya dibunuh. Sehinggalah keturunan Kibtiyah ni, orang-orang Kibti ni, dia mengatakan kepada Firaun, jangan dibunuh semuanya. Kalau dibunuh semuanya, siapa lagi yang akan jadi hamba kepada kita ni? Nanti kerja-kerja yang tak sepatutnya orang-orang Kipti yang kena buat. Sebab orang Bani Israel tak ada dah. Sebab semua dah dibunuh. Yang tinggal dewasa-dewasa ni semuanya akan tua dan semuanya akan mati. Firaun pun terfikir juga, oh betul juga. Nampak tak? Kalau dia mengaku dia Tuhan, sebenarnya dia tak bijak. Kan? Dia tak bijak. Nah, itu menunjukkan betapa hinanya Firaun yang mengaku sebagai Tuhan tetapi tak memiliki kebijaksanaan. Okey. Bila orang Kibti dah berkata macam tu, maka Firaun pun dia buat satu lagi akta, iaitu dia nak bunuh Bani Israel ni adalah berselang tahun. 1 tahun anak tu dibiarkan, 1 tahun lagi akan dibunuh. 1 tahun dibiarkan, 1 lagi tahun dibunuh. Itu kaedah dia. Jadinya, apa yang dilakukan oleh Firaun, dia akan pergi ke seluruh pelosok negara, pergi cari mana wanita-wanita yang dalam keadaan mengandung. Dia bukan tiap-tiap tahun. Mula-mula tiap-tiap tahun dibunuh. Tapi selepas itu tak dibunuh setiap tahun. Dia berselang. Setahun dibunuh, setahun lagi tak dibunuh. Okay? Kenapa dia jadi macam tu? Sebab yang saya sebutkan tadi itulah. Takut berlakunya kita kata tidak ada kelahiran, maka tidak ada orang yang akan membesar daripada Bani Israel yang akan diperhambakan oleh orang Kibti. Okay? Baik, sekarang ni Firaun dia keluarkan arahan semua tentera semuanya kena geledah satu kota Mesir ni lah, pergi masuk ke rumah-rumah ni, cari kalau ada yang mengandung, ambil data dia dan pastikan semuanya itu akan disentiasa dipastikan. Kalau dia lahir anak perempuan, biarkan. Kalau anak lelaki, akan disembelihlah. Kalau tuan-tuan baca dalam tafsir, yang membunuh ni adalah seorang yang bekerja secara khusus. Memang bekerja dia untuk bunuh anak lelaki je. Okay. Kita istilahkan dulu Al-Gojo kan. Ada orang yang kerjanya sebagai pemancung. Firaun dia ada tugaskan orang-orang yang bertugas khas untuk bunuh. Ada mak-mak bidan ni yang akan ambil data ibu-ibu mengandung, bagi tahu sampailah hari dia bersalin, tengok anak lelaki, dia akan hantar petugas-petugas sebagai pembunuh anak lelaki. Dia hantar bukan dibunuh macam tu, tapi dia hantar. Tuan-tuan boleh bayangkan betapa kejamnya lah Firaun ni. Jadi bila digeledah dalam keadaan suasana yang huru-hara, ibu-ibu menangis kehilangan anak. Jadi kita boleh bayangkan tuan-tuan, suasana yang perit, suasana yang sukar itu, apatah lagi mereka ni adalah daripada kalangan Bani Israel. Mungkinlah dia duduk di satu kawasan perkampungan perhambaan, Bani Israel kan. Jadinya pada waktu tu Allah perintahkan kepada ibu Nabi Musa an ardi'ih. Ada beberapa sebab secara psikologi.
Pertama adalah untuk menenangkan si anak. Menangis, tangisan anak ni satu perkara lah. Takut nanti disedari adanya anak di dalam rumah tu. Sebab ibu Nabi Musa ni waktu dia pregnant tidak ada tanda. Dalam tafsir sebut dia tidak ada tanda. Perutnya naik ke, dia alahan ke, tidak ada. Okay, jadi orang tak dapat trace yang dia ni adalah wanita yang sedang mengandung. Tak dapat trace. Sehinggalah dia dilahirkan. Jadi orang tak tahu pun cerita dia. Nabi Harun adalah abang. Nabi Musa adalah adik. Nabi Harun dan Nabi Musa ni beza dia 3 tahun. Setengah riwayat sebut 3 tahun. Jadi pada zaman Nabi Harun tu adalah tahun yang anak-anak Bani Israel dibiarkan. Dibiarkan. Jadi siapa nama zaman Nabi Musa ni adalah zaman anak-anak yang tahun tu dibunuh. Okay? Sebab itu Nabi Harun hidup. Dan zaman Nabi Musa ni kritikal lah. Waktu tu dah dibunuh lah. Akta tahun tu adalah dibunuh anak-anak lelaki. Pendek cerita tuan-tuan. Bila Nabi Musa AS ni dia menangis, takut didengari suara tangisannya, maka diperintahkan untuk menyusu. Okay? Jadi waktu menyusu ni apa yang berlaku tuan-tuan? Iaitu bukan sekadar Nabi Musa ni hilang tangisan dia, tetapi dia memberikan ketenangan. Saya ni mungkin ibu-ibu yang mengandung dan ibu-ibu yang menyusukan anak, dia boleh rasalah waktu yang paling tenang tu waktu menyusukan. Dia ada bonding antara si anak dengan si ibu. Okay? Sebab lepas ni mereka akan berpisah. Jadi sebab itu Allah perintahkan kepada mereka an ardi'ih, iaitu susukan dia. Waktu tu ada bonding yang kuat sebelum dilepaskan Nabi Musa ni, iaitu dia dapat menyusukan anak dia. Ibu dia rasa tenang, Nabi Musa pun tenang. Okay? Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pun menyebutkan, okay, bila dah masing-masing tenang tu, Allah kata apa? Fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa idza khifti alaihi, apabila kamu bimbangkan kepada Musa ni, pada bayi ni, fa alqihi fil yammi, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, letakkannya di dalam sungai. Okay, letakkannya di dalam sungai. Wala takhafi wala tahzani. Jangan kamu takut dan jangan kamu sedih. Okey. Baik, dekat sini tuan-tuan sebenarnya ada cerita, sebenarnya ceritanya panjang lah. Tapi kita ringkaskan, Nabi Musa ni, dia ni takut digeledah rumahnya, ibu Nabi Musa ni, apa dia buat? Nabi Musa ni diletakkan ada satu bekas di dalam sungai. Dan sungai itu, bekas di sungai itu diikat dengan tali lalu disangkut, mungkin ada ditambat ke, diletak di pokok ke, wallahu alam. Ini disebut dalam tafsir lah. Maksudnya Nabi Musa ni diletakkan di dalam bekas di atas sungai. Disusu diletak. Okey, disusu diletak. Itu saja yang dilakukan oleh ibu Nabi Musa ni, supaya anak dia tu selamat dan tak dapat kita kata kalau orang datang geledah ke, orang sentiasa duduk pantau ke, dia takkan jumpalah adanya seorang bayi di situ sebab bayi ni diletakkan dalam kotak, diletakkan di atas sungai. Cumanya satu masa tu, iaitu ketika dalam keadaan kelang kabut, ibu Nabi Musa ni susukan Nabi Musa, lalu datang dan Allah kata apa? Fa'alki. Fa'alki ni datang daripada perkataan alqa yulqi, iaitu baling ataupun campakkan anak kamu ni. Mungkinlah dalam keadaan bergegas, tergesa-gesa, mungkin dalam keadaan yang sangat urgent, orang mungkin datang kan. Sebab kalau tuan-tuan baca dalam riwayat, ibu Nabi Musa tu dapati di dalam rumahnya ada orang yang dia tak nak temui. Maksudnya mungkinlah ada pegawai-pegawai istana datang buat spot check. Jadi ibu Nabi Musa ni dia renggangkan tubuhnya dengan Nabi Musa yang sedang menyusu tu, lalu diletakkan dalam bekas tu, dan takdir Allah dia terlupa untuk tambat bekas tu. Dia lupa tambat, menyebabkan Nabi Musa ni dia hanyutkan dari sungai. Sebab itu Allah kata wala takhafi wala tahzani. Jangan takut dan jangan kamu duka cita. Okay, jangan takut dan jangan duka cita. Itulah ceritanya sebenarnya. Adalah beberapa peristiwa masa tu, tapi itu yang kita boleh ringkaskan lah. Okay? Maksudnya, proses menyusukan tu kerap, sering kali berlaku.
Okey. Dan setiap kali nyusu letak dalam bekas di atas sungai. Letak dalam bekas di atas sungai. Cuma dalam satu peristiwa tu dia letak dan dia terlupa nak tambat. Menyebabkan dihanyutkan. Okey. Sebab itu perkataan fa'alki itu penting tuan-tuan. Sebab disebutkan dalam keadaan campak, baling. Maksudnya menunjukkan situasi yang cemas, situasi yang getir untuk ibu Nabi Musa ni tergesa-gesa, dia meletakkan anak dia lalu terlepas. Allah pesan iaitu jangan sedih, jangan takut dan jangan sedih. Inna araduhu ilaiki waja'ilu minal mursalin. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, ini ilham yang Allah berikan kepada ibu Nabi Musa, iaitu inna radduhu ilaiki, iaitu kami akan kembalikan anak ini kepada kau semula. Waja'ilu, dan kami akan jadikannya minal mursalin, daripada kalangan para rasul. Okey. Dekat sini tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut kami akan kembalikan. Kembali dekat sini tuan-tuan, kita dapat ilham bukan ibu Nabi Musa ni tak bergerak, tak buat apa-apa Oh saya tenang dah sebab Allah janjikan. Tidak. Tetapi Allah datangkan ilham. Macam ni ilham ni? Iaitu dia dapat idea lah. Yang itu kita akan jumpa lepas ni. Dia hantar anak perempuan dia, kakak Nabi Musa, pergi ikori Nabi Musa AS. Itu datang ilham pada ibu dia. Sebab itu ibu dia perintah pada anak dia, dah pergi cari adik kamu tu. Ikuti dia. Mana bekas itu dihanyutkan di sungai. Pergi tengok adik kamu kat mana. Okay? Yang itu sebenarnya yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Sebab sebagai seorang ibu ni, mana boleh tahan perasaan bila anaknya terlepas daripada pandangannya. Apatah lagi dia tahu si anak itu berada dalam keadaan situasi yang getir, dalam situasi yang bahaya. Hati seorang ibu tu hanya seorang ibu sajalah yang tahu. Okey. Kemudian yang kedua, Allah jamin waja'iluhu minal mursalin, dan kami menjadikannya, iaitu salah seorang daripada para rasul. Okey. Dekat sini tuan-tuan, tafsiran yang pertama yang dekat dengan situasi sebenarnya. Waja'iluhu minal mursalin, dan kami jadikannya daripada kalangan mursalin. Kita tahu perkataan mursalin ni adalah orang yang diutuskan ataupun orang yang akan dihantar. Tafsiran yang dekat dengan situasi sebenarnya, ayat ini, takkanlah Allah Ta'ala bagi tahu kepada ibu Nabi Musa ni, anak kamu jadi rasul. Siapa yang boleh kata macam itu kan? Wallahu ta'ala alam. Saya tak berani nak cakap sebab tak dirujukan daripada tafsir. Tetapi Allah Ta'ala datangkan ilham dekat sini adalah melalui kisah Nabi Yusuf dan juga Nabi Yaqub. Okay? Sebab ni Bani Israel ni. Dan Nabi Yusuf dan Nabi Yaqub ni adalah daripada Nabi Bani Israel. Ibu dia mungkin Allah datangkan ilham macam mana Yusuf dulu dikembalikan kepada bapa dia iaitu Yaqub. InsyaAllah kalau kamu yakini, anak kamu pun akan dikembalikan. Itu ilham yang Allah berikan, menjadikan hati seorang ibu tu lebih tenteram. Okay? Kerana kadang-kadang seorang ibu ni kan, dia bercakap-cakap dengan hati dia kan. Sebab seorang wanita dia bertindak dengan emosi dia. Okay? Dia pujuk hati dia sendiri. Jadi Allah datangkan ilham dekat situlah. Kami akan kembalikan anak kamu. Macam mana kami kembalikan anak kamu? Sebab musabab dia, dapatlah idea kepada ibu Musa, hantar kakak dia pergi tengok adik dia dekat mana. Yang kedua, macam mana Allah Ta'ala kata kami akan kembalikan anak kamu ni kepada kamu semula, jadikan dia sebagai orang yang dihantar kepada kamu, adalah melalui ilham kisah Yusuf dan juga kisah Yaqub. Okay? Jadi tenteramlah semula hati ibu Nabi Musa. Okay? Baik, ini yang Allah Ta'ala sebutkan sebagai pembukaan watak cerita tentang Nabi Musa AS tentang ibu dia. Okey, ini yang berlaku kepada seorang ibu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh tengoklah perkara yang dilalui oleh Nabi Musa ni adalah perkara yang seorang ibu mesti tak nak berlaku. Betul kan? Kalau boleh saya tak nak benda tu berlaku dalam hidup saya. Iaitu anak saya dihanyutkan, anak saya hilang, anak saya itu ini perkara yang kita kalau boleh, ya Allah janganlah benda tu berlaku. Itu biasa tuan-tuan. Semua orang berniat berasa macam tu.
Dan Allah Ta'ala buka cerita tu untuk gambarkan situasi situasi Musa dengan ibu dia bukan situasi yang biasa-biasalah, tetapi adalah ujian yang seluruh manusia tak suka dan tak nak. Okey, baik, kita tengok ayat yang ke-8. Baik, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan pada ayat yang ke-8, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, Kak Intan dah hantar nak balik asrama pun dah syahadu kan? Okey. Ayat ke-8. Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, faltaqatahu alu fir'aun. Okey, tuan-tuan perhatikan perkataan faltaqatahu. Faltaqatahu ni dia datang daripada perkataan luqatah. Luqatah. Dalam ilmu fiqh ada luqatah ni. Kalau tuan-tuan pergi ke Jabatan Agama, dia ada satu unit harta luqatah. Harta luqatah ni apa? Harta yang dijumpai. Kan? Dia ada kan? Kita jumpa satu apa? Uh, Macam kalau di luar negara kita panggil lost and found lah. Ni luqatah. Faltaqahu ni maksudnya dalam ilmu fiqahnya, kalau ada barangan yang dijumpai bukan milik kita, serahkan kepada badan berautoriti. Dan dia akan buat pengumuman lah, dan dia ada tempoh-tempoh dia. Sekian tempoh-tempoh ni dia buat pengumuman. Kalau tak ada orang yang tuntut, harta tu akan sekian-sekian lah. Adalah kaedah-kaedah fiqah yang menetapkan untuk harta luqatah. Jadi, okey, dekat sini Allah Ta'ala kata, faltaqatahu, iaitu Nabi Musa yang dihanyutkan tadi itu dengan takdir Allah Ta'ala. Maka Nabi Musa itu dipungut oleh ahli Fir'aun, oleh ahli keluarga Fir'aun. Okey. Boleh jadi yang dipungut ini boleh jadi yang dipungut ini adalah dayang-dayang dia ke, petugas-petugas istana dia ke dan sebagainya, tak diketahui. Tetapi di dalam tafsir dia sebut apa? Yang memungut ini adalah orang-orang istana jugalah. Tetapi mereka tak buka kotak tu. Cuma dibawa ke istana dan dibuka oleh isteri kepada Firaun, iaitu Asiyah. Okey. Asiyah lah yang membukanya dan melihat apa yang berlaku di dalam apa yang ada di dalam kotak yang dihanyutkan tu. Didapati adanya Nabi Musa alaihissalam. Dan Allah kata apa? Bila dipungutnya oleh orang-orang istana ni, liyakuna lahum aduwan wa hazana. Okey, tuan-tuan tengok dekat sini tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut awal-awal lagi. Sebelum Allah cerita lebih lanjut, ayat kedua Allah kata apa? Tuan-tuan perhatikan huruf lam dekat sini. Para ulama tafsir menyebutkan lam dekat sini fungsinya adalah akibat. Fungsi lam ni adalah akibat. Artinya apa? Setelah dipungutnya Nabi Musa itu oleh orang-orang istana Firaun, akibatnya menjadikan Musa itu bagi Firaun dan tenteranya aduan, musuh, wahazana, dan juga duka cita. Nampak tak? Allah Ta'ala dah highlight dah. Nabi Musa yang dihanyutkan itu lalu diselamatkan oleh orang-orang istana itu. Musa itu tujuan dia satu je. Allah Ta'ala sebut liyakuna. Ada huruf lam dekat sini. Lam ni maksudnya lam akibat. Akibatnya anak ini akan menjadi musuh kepada Firaun dan menjadikan Firaun tu dan tentera-tenteranya akan duka cita. Okey, dia akan sedihlah dengan anak ni apabila membesar nanti, dia akan memberikan kesan yang buruk kepada si Firaun dan juga apa kita kata tentera-tentera Firaun. Kemudian Allah kata apa lagi? Inna Firauna, sesungguhnya Firaun wa Haman dan juga Haman timbalan dia, wa junudahuma dan tentera-tentera mereka, kanu khatiin, adalah orang-orang yang melakukan kesalahan. Okey. Tuan-tuan tengok khatiin ni ada dua maksud tuan-tuan. Khatiin ada dua maksud. Maksud yang pertama, khatiin dekat sini adalah orang yang melakukan kesalahan ataupun kesilapan, iaitu dia menerima bayi ni duduk di istana. Sedangkan akta dia, kita bunuh semua bayi tahun ni. Tapi kesilapan yang mereka buat, kita biarkan bayi ni hidup. Itulah yang Allah kata,
kanu khati'in. Itulah kesalahan yang mereka lakukan. Itulah kesalahan yang mereka lakukan. Sepatutnya mereka bunuh, tapi sebenarnya mereka tak bunuh. Dia bercanggah dengan akta yang mereka buat lah. Okay, tapi sebab apa? Sebab inilah takdir Allah Ta'ala. Inilah takdir Allah. Tuan-tuan kena bayangkan, Nabi Muhammad dan juga para sahabat bila dengar cerita ni, mereka dapat rasa apa? Kalau ibu Nabi Musa, benda ni ibu Nabi Musa tak nak berlaku, anaknya dihanyutkan. Nabi Muhammad dan juga para sahabat pun kata, kalau bolehlah, saya tak nak bergaduh, berperang, bahkan dibunuh-bunuh sahabat-sahabat kami. Perasaan tu semua orang tak nak. Tetapi boleh jadi ada benda yang berlaku tu yang Allah takdirkan, mestilah ada sesuatu yang telah Allah tetapkan kebaikan untuk orang mukmin. Okey. Jadi Allah tunjukkan melalui benda yang sangat teknikal. Sepatutnya benda tu tak berlaku, tapi berlaku juga sebab Allah dah takdirkan. Jadi dekat sini sepatutnya Nabi Musa tu dibunuh, tapi tidak. Nabi Musa tu diselamatkan. Jadi Allah kata Musa, Firaun, Haman, mereka itu khati'in, orang yang melakukan kesalahan. Dia tersilap caralah. Dan yang keduanya khati'in ni adalah nak cerita, iaitu Firaun dengan Haman ni adalah orang yang melampau lah. Memang dia jahat, berbunuhan, sanggup melakukan apa sahaja demi untuk mempertahankan kuasa dia dan juga jawatannya di Mesir. Itu kita tak nafikanlah, secara umumnya kita faham maksud tu. Okey, dia betul-betul adalah manusia yang Allah datangkan sebagai watak, iaitu orang yang Allah Taala murkai. Okey, iaitu Firaun dan juga Haman. Okey. Baik, sekarang ni kita selesai dekat ayat 8 tuan-tuan. Kita tengok ayat 9. Pada ayat yang ke-9 tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa qalatim ra'atu fir'aun qurratu ainil li walaka. Dan ketika mana isteri Firaun ni melihat Nabi Musa, dia dah buka kotak tu, dia tengok Nabi Musa, lalu isteri Firaun pun berkata kepada Firaun. Tengok tuan-tuan, Allah Ta'ala tak sebut pun nama Asia, tetapi Allah Ta'ala sebut Asia itu imra'atu Firaun. Ini menunjukkan kepada kita wanita-wanita ni memang Allah Ta'ala diamkan nama dia. Maryam Allah highlight nama dia. Tapi wanita-wanita di dalam Quran ni kebanyakan Allah diam. Allah hanya highlight watak mereka, sifat mereka. Tetapi Allah diamkan nama mereka. Sebab wanita-wanita ni dia tak ditonjolkan, dizahirkan, tak dimanipulitkan oleh manusia. Nak jual kereta ada perempuan. Ada pertandingan lumba motor ada perempuan. Jual shampoo pun perempuan. Apa lagi ya tuan-tuan? Jual simen pun perempuan. Saya pun tak tahu apa kaitannya. Kan semualah orang akan manipulit wanita ni. Tetapi sebenarnya nak tunjuk bukan itu sepatutnya yang kamu berikan perhatian. Yang kamu kena berikan perhatian adalah sifat wanita tu. Peranan wanita tu, itu yang paling penting. Okey. Sebab itu bila Allah cerita tentang wanita, Allah tak cerita nama dia. Allah tak sebut. Tetapi Allah Ta'ala sebut tentang sifat dia, watak dia, perbuatan-perbuatan mereka. Okey, iaitu benda paling penting. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Isteri Firaun ni pun kata pada Firaun, qurratu ainil li walaka. Dia kata semoga bayi ini menjadi cahaya mata bagiku dan untuk kau wahai suamiku. Wahai Firaun lah, disebut macam itulah. La taqtuluhu, dan jangan kamu bunuh dia, tolong jangan bunuh dia. Asa an yanfa'ana, mudah-mudahan dia menjadi manfaat kepada kita. Au nattakhidahu walada, ataupun kita jadikan dia sebagai anak. Wahum la yash'urun. Tetapi mereka tidak menyedarinya. Okey. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Asia ni bila dia tengok Nabi Musa, tengok pandangan yang pertama tu telah memaut hati dia. Kenapa tuan-tuan? Sebab Nabi Musa ni dia ada satu kelebihan yang Allah janjikan. Apa dia? Cuba tuan-tuan buka surah Taha, tengok ayat 39. Minta tuan Cik Syikin tengok surah Taha ayat 39. Surah berapa Ustaz Sekejap, saya pun tak check. Okey, turun. 20. Ada Sampai tadi. 20.
Kan? Okay. So, Verse 30, is it? 39. Sorry. Turun lagi. Okay. Tengok Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan anikdhi fihi fit tabut fakdhi fihi fil yammi. Letakkanlah anak kamu itu di dalam peti. Kan? Fakdhi fihi fil yammi. Dan lepaskanlah peti itu ke laut. Falyulkihil yammu bisahil. Dan maka biarkanlah laut itu membawanya terdapat ke pantai. Ya'khudhu aduwwul li wa aduwwul lah. Supaya dia dipungut oleh musuhku dan juga musuhnya. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitutna'a ala aini. Yang aku telah tanamkan daripada kemurahan aku perasaan kasih sayang orang terhadapmu dan supaya engkau dibela dan dipelihara dengan pengawasanku. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tengok kat perkataan wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Dekat sini menunjukkan kepada kita Nabi Musa ni dia ada satu kelebihan. Allah campakkan kepada Nabi Musa ni wajah dia ataupun fizikal dia, siapa yang tengok pasti akan rasa sayang. Sebab itu Allah kata mahabbah minni. Kasih sayang daripada aku. Daripada aku. Itu satu perkataan yang besar kan. Dulu kita bincang kisah Nabi Saleh. Nabi Saleh ni Allah Ta'ala sebut unta Nabi Saleh adalah unta Allah. Disebut unta Allah. Rumah Allah, Masjidil Haram disebut Baitullah. Apa-apa yang berkait dengan nama Allah ni, mestilah benda tu special lah. Macam kita hari ni, kalau dikaitkan, ni pegawai diraja. Sebut pegawai biasa je, tapi ada perkataan diraja, hebat. Dia ni mufti diraja. Dia ni polis diraja. Kata diraja tu besar. Jadi, Allah Ta'ala sebutkan, Nabi Musa ni dia ada satu special dia, mahabbatam minni. Allah highlight. Dia kalau siapa yang tengok pada dia ni akan terbit rasa sayang. Sebab apa? Kasih sayang tu datang daripada Allah Ta'ala. Kita tak boleh bayangkan lah. Kita tengok bayi ni mesti kita akan rasa kasih. Tak kisahlah apa bangsa pun bayi ni. Kita tengok kita rasa sayang. Sebab apa? Memang Allah ciptakan fitrah macam tu. Kerana bayi ni dia tak ada kekuatan. Dia tidak ada kemampuan. Jadi dia memerlukan ihsan daripada orang lain. Jadi Allah Ta'ala nak manusia ni bantu bayi-bayi ni, Allah Ta'ala akan campakkan ada sifat kasih pada seorang bayi. Itu memang fitrah Allah beri. Tapi Musa dia special. Allah beri lebih lagi. Siapa yang tengok Musa ni hati dia terpaut. Jadi bila Asia tengok, yang ini bukan sebarang-sebarang. Kalau tuan-tuan baca dalam tafsir dia kata apa? Dia tengok Nabi Musa ni dengan wajah dia bercahaya. Itu disebutlah gambaran-gambaran yang kita rasa tak disebut dalam riwayat tapi disebut dalam tafsir ni sebagai satu gambaran hebat. Dia tengok bercahaya, dia tengok hatinya terpaut, dia tengok bayi ni halus, lembut, cantik, sempurna dan sebagainya lah. Dan bukan Asia saja yang terpaut, bahkan Firaun pun terpaut. Firaun ni kan dia tak boleh tengok budak lelaki kan, yang dia akan bunuh saja. Tapi dia tengok Nabi Musa, dia pun terpaut dan dia tak boleh lawan perasaan dia. Okay. Satu memanglah rayuan daripada isteri dia. Satu lagi dia sendiri tengok budak ni hatinya ada rasa kasih dan hatinya ada rasa sayang kepada bayi tersebut. Dan ini adalah satu keistimewaan yang Allah berikan. Kerana apa? Ini telah Allah tetapkan untuk memudahkan perancangan yang telah Allah Ta'ala jalankan. Okey, baik, kita kembali pada surah Al-Qasas. Okey. Kita balik ke surah Al-Qasas, surah 28. Kita tengok balik ayat yang ke-9. Okey. Okey, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya bila Asia ni dia kata pada Firaun, dia kata qurratu ainil li walaka. Mudah-mudahan anak ni dia menjadi penyejuk mata untuk aku dan dia akan jadi penyejuk mata untuk engkau. Okey. Tetapi tuan-tuan,
dalam riwayat kata apa? Okay. Kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, dia kata apa? Bila Asiyah kata macam tu pada Firaun, anak ni penyejuk mata untuk aku dan untuk engkau. Firaun kata, ia hanya untuk engkau tapi bukan untuk aku. Firaun dia rasa sombong lah. Sebab dia uluwu, kita baca sebelum ni kan. Dia uluwu, dia rasa dia meninggi. Dia tak berhajat pada semua benda. Dia kata, anak tu berhajat pada engkau. Tapi, minta maaf. Untuk engkau, ya, anak tu sebagai penyejuk mata. Tapi untuk aku, tidak. Anak ni bukan penyejuk mata untuk aku. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap takdirkan yang mana bayi itu dijaga di bawah pengawasan Firaun dan juga Asiyah. Tetaplah Firaun ni ambil berat juga. Semua keperluan-keperluan dia dipenuhi. Okey, kemudian Asiyah pujuk suami dia. La taqtuluh, dia kata, tolong jangan bunuh anak ni. Asa an yanfa'ana. Tuan-tuan perhatikan kat sini tuan-tuan. Tuan-tuan tak rasa pelik ke? Kenapa Asiyah ni dia kata mudah-mudahan an yanfa'ana. Anak ni memberi manfaat kepada kita. Dia guna perkataan kita. Apa yang dimaksudkan dengan manfaat dekat sini tuan-tuan? Apa yang dimaksudkan dengan manfaat? Sebab Asiyah kata ni, mudah-mudahan anak ni jadi manfaat. Cuba tuan-tuan bayangkan. Anak Firaun ni dia nak bunuh budak-budak lelaki ni, tiba-tiba isteri dia ambil, isteri dia kata, bang jangan bunuh anak ni bang. Mudah-mudahan anak ni jadi manfaat untuk kita bang. Apa maksud manfaat dekat sini? Okey. Manfaat dekat sini tuan-tuan, yang pertamanya iaitu Asiyah cuba nego dengan suami dia. Dia memberikanlah alasan-alasan. Mudah-mudahan anak ni jadi manfaat. Maksudnya manfaat apa? Bila dia dah dewasa nanti, mungkin dia boleh bantu ke, mungkin dia boleh berikan kemudahan ke, hamba ke, apa sahajalah. Dan ayat ni dia sama dengan ucapan daripada isteri Al-Aziz yang menjaga Nabi Yusuf AS. Kalau tuan-tuan cek balik surah Yusuf, tuan-tuan boleh tengok. Isteri Al-Aziz, bila dia tengok Yusuf, inilah ayat yang sama yang dia sebutkan. Dia sebut benda yang sama juga. Sama juga dialog dia. Okey. Apa yang disebutkan oleh isteri Al-Aziz kepada Yusuf, kepada suami dia, kepada Yusuf waktu tu, macam itulah Asiyah sebut kepada Firaun tentang Nabi Musa AS. Ayyan fa'ana au nattakhidahu walada. Mudah-mudahan dia jadi manfaat dan kita ambil dia jadi anak. Boleh ke bang? Inilah ucapan yang sama tuan-tuan. Sebab apa? Okey, di sinilah Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kekuasaan dia yang Allah sebut wahum la yash'urun. Mereka tak sedar pun. Kita bila tengok balik, ini benda yang sebenarnya Allah dah bagi clue dah. Tapi tak ada orang sedar. Firaun pun tak sedar. Firaun dengar, jadi manfaat. Dan fikiran dia manfaat tu mungkin dah besar, nanti dia boleh bantu ke apa ke. Tapi sebenarnya tidak. Yanfa'ana kat sini, manfaat dekat sini, ulama tafsir kata apa? Dia menjadi hidayah kepada Asiyah. Yang menyebabkan Asiyah itu masuk ke dalam syurga Allah. Ni tuan-tuan boleh tengok dalam surah At-Tahrim. Tuan-tuan tengok di penghujung surah At-Tahrim tu, sebelum surah Al-Mulk, ada cerita tentang Asiyah yang dimasukkan dalam syurga. Dan Allah rekod ada satu doa daripada Asiyah. Tuan-tuan tengok surah At-Tahrim nanti. Itu tak payah saya semak lah. Tuan-tuan boleh buat nota. Surah At-Tahrim, tuan-tuan tengok di penghujung surah At-Tahrim tu. Ada kisah Nabi Nuh, ada kisah Nabi Lut, ada kisah Maryam dan ada kisah Asiyah. Ada 4 kisah dekat situ. Okey? Baik. Jadi para ulama tafsir kata apa? Dia macam secara spontaneous je dia kata, mudah-mudahan anak ni jadi manfaat untuk kita ya bang. Manfaat apa tuan-tuan? Tak ada benda yang anak ni boleh datangkan manfaat. Kalau fikir secara logik lah. Kalau Firaun tu berfikir, apa anak ni jadi manfaat untuk kita? Dia kecil lagi, tak boleh buat apa-apa. Kita susah kena jaga dia pula. Tapi Firaun tak sedar. Dia tak sedar sebenarnya waktu tu. Tapi Allah Ta'ala kata, inilah antara bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana Allah nak mengiyakan kekuasaan dia, yang mana anak ni betul-betul menjadi manfaat kepada Asiyah. Sebab anak ni lah yang menjadi punca hidayah, menjadikan Asiyah sebagai ahlul jannah. Okey? Au nattakhidahu walada. Dan mereka juga rancang untuk jadikan Musa itu sebagai anak. Wahum la yash'urun, dan mereka tidak menyedari kesudahan dia. Kalau tuan-tuan baca dalam tafsir, dia kata apa? Dekat sinilah
Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan takdir-takdir yang lebih besar lagi selepas itu. Anak ni membesar dan yang menjatuhkan kerajaan Firaun ni, tetapi tak ada orang pun sedar benda tu sedang berlaku. Tetapi dia tetap berada di dalam perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebelum kita sambung tuan-tuan, dekat sini ada satu sifat yang tuan-tuan kena tahu. Apa dia? Iaitu sifat Al-Muhaimin. Kat sini ada satu sifat tuan-tuan. Sifat Allah, nama Allah iaitu Al-Muhaimin. Baik, nama Allah Al-Muhaimin tuan-tuan. Ini selalu kita dengar nama orang Muhaimin, Muhaimin ni. Tapi apa maksud nama Allah Al-Muhaimin? Maksud Al-Muhaimin ni adalah datang daripada nama Allah iaitu Al-Haimanah. Al-Haimanah. Muhaimin dia datang daripada perkataan Al-Haimanah. Apa maksud Al-Haimanah? Al-Haimanah ni tuan-tuan dalam bahasa Arab, dia menunjukkan ada dua pihak. Satu pihak dia duduk di tempat yang tinggi dan dia sedang meninjau dan memerhatikan satu lagi pihak yang duduk di tempat yang rendah. Itulah maksud Haimanah. Haimanah. Okey. Hari ini kita ada teknologi tuan-tuan. Kita boleh faham apa maksud Haimanah ni. Kita nisbahkan dia seperti macam CCTV. Okey. Itu Haimanah lah. Kita boleh nisbahkan dia seperti CCTV. Sebab Haimanah ni artinya memantau, mengawasi. Ada satu pihak duduk di tempat yang tinggi, dia sedang memantau kepada satu lagi pihak di tempat yang rendah. Tetapi Haimanah ni ataupun Muhaimin nama Allah ni, dia special. Dia memantau dan dia juga Al-Hifzu. Dia menjaga. Special tuan-tuan. Penting tuan-tuan tahu nama-nama Allah ni. Sebab apa? Dengan kita kenal nama Allah, mengenal Allah, kita akan rasa lebih selamat dan tenang. Kita tak rasa bimbang sebab kita kenal siapa Tuhan kita. Allah Ta'ala menceritakan di sini ada sifat dia, iaitu sifat Al-Muhaimin. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita hold dulu tuan-tuan sebelum kita masuk ayat 10 ni. Tuan-tuan boleh tengok yang pertama, dalil yang pertama. Nak tunjukkan tuan-tuan, bila tuan-tuan kenal Allah Al-Muhaimin ni, tuan-tuan boleh faham konteks awal cerita kisah Musa. Okey, tuan-tuan tengok. Yang pertama, cuba buka surah ke-11, surah Hud. Okey, surah ke-11, surah Hud, ayat yang ke-5. Okay, pertama surah Hud ayat ke-5. Okey, Allah kata apa? Ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu minhu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah sesungguhnya mereka yang ingkar itu membungkukkan badan mereka untuk menyembunyikan perasaan buruk yang ada di dalam dada mereka. Disoroklah hati dia ni. Kononnya lah. Lalu kata Allah, ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah semasa mereka berselubung dengan pakaian sekalipun, Allah tetap mengetahui apa yang mereka rahsiakan, wa ma yu'linun, dan apa yang mereka zahirkan. Okey, ini tunjukkan kepada kita Allah Ta'ala ni dia Al-Muhaimin. Macam mana keadaan kamu, Allah awasi. Innahu alimun bidhatis sudur. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang sangat tahu isi hati kamu. Tengok ayat bawah tuan-tuan. Allah sambung lagi, ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi. Dan tidak ada sesuatu pun makhluk yang bergerak di atas muka bumi ni, manusia ke, hayawan ke, apa sahaja, illa 'alallahi rizquha, melainkan Allah yang tanggung rezekinya, wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha, dan Allah lah yang tahu tempat tinggal mereka, dan Allah lah yang tahu tempat pengebumian mereka. Ini kita dah bincang surah Hud ni wa mustauda'aha ni, tempat dia mati pun Allah tahu. Nak tunjuk apa tuan-tuan? Al-Muhaimin, sifat Allah Ta'ala yang memantau ni sangat detail dan terperinci. Kalau saya bertanya pada tuan-tuan, kat rumah puan ada berapa orang? Kita berkata rumah saya ada 3 orang, rumah saya ada 4 orang. Kita tak tahu dalam rumah kita bukan 4 orang, tapi semut berapa pula? Contohlah, ulat-ulat berapa pula? Makhluk-makhluk, hama-hama berapa pula? Kita tak pernah tahu pun. Tapi ayat ini Allah nak kata, aku Muhaimin, aku tahu setiap dabbah.
Allah tak kata al-insan, Allah tak kata al-hayawan, Allah kata dabbah. Merujuk apa saja makhluk yang bergerak, Allah tahu detail. Sebab dia adalah muhaimin, dia mengawasi. Okey? Dan Allah Ta'ala kata, bukan aku sahaja awasi, bahkan aku sendiri jamin setiap manusia dan makhluk itu ada rezeki. Aku tahu dekat mana dia sembunyi kediaman dia, dan aku tahu dekat mana dia akan mati. Oh, ini sifat Allah yang sangat-sangat terperinci. Okey. Ini dalil pertama tuan-tuan. Nak tunjukkan kepada kita Allah Ta'ala ni dia tahu segala-galanya. Dia tahu segala-galanya. Dia akan menghilangkan sangkaan buruk kita dan sifat prejudis kita kepada Allah Ta'ala. Kenapa Allah tak tolong saya ya? Kenapa saya ni macam ni ya? Kalau kita kenal Allah Muhaimin tuan-tuan, kita tak akan sebut perkataan tu kepada Allah. Sebab dia tahulah dia buat macam tu. Kalau tidak tuan-tuan, kita nak kata apa? Kenapa Allah buat macam tu kepada Nabi Musa dengan ibu Nabi Musa? Sebab dia tahulah dia buat macam tu. Nabi dan para sahabat dia tak kata pada Allah, kenapa Allah takdirkan kita dakwah dekat Mekah susah-susah? Kenapa Nabi tak lahir dekat Madinah? Dakwah terus pada orang Madinah. Kan senang? Sebab Allah tahulah Allah tetapkan begitu. Okey, tuan-tuan boleh faham maksud saya tuan-tuan Jadi apa yang berlaku dalam kehidupan kita ni tuan-tuan, kita bertemu dengan orang yang kita kata saya tak patut jumpa dia lah. Dia ni orang yang tak patut lah. Pertemuan kita dengan dia mesti ada sesuatu yang Allah rancang. Sebab Allah lebih tahu. Apa yang berlaku dalam hidup kita, tak patut benda tu berlaku, kita rasa. Tapi Allah Ta'ala bagi tahu. Sebab dia tahulah, dia tetapkan benda tu berlaku dalam hidup kita. Apa sahaja tuan-tuan. Itu sifat muhaimin. Okey. Baik, kita tengok dalil yang kedua pula tuan-tuan. Saya nak tuan-tuan tengok dulu dalil-dalil ni. Tapi lepas tu kita akan buat conclusion. Kemudian yang kedua. Tuan-tuan tengok surah An-Najmu. Surah 53. Yang ini pun kita dah bincang dah sebelum ni. Surah An-Najmu, surah 53. Tuan-tuan terus pergi kepada ayat 31. Okey, surah An-Najmu 53 ayat yang ke-31. Allah kata apa? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah lah yang memiliki apa yang ada di langit. As-samawat, Allah sebut dalam bentuk plural. 7 petala langit tu semua milik Allah. Wa ma fil ardh, dan apa yang ada dekat bumi ni pun milik Allah. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu, dan Allah akan membalas setiap kejahatan setimpal dengan amal yang dia lakukan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan Allah juga yang akan memberikan balasan orang yang melakukan kebaikan dengan sebaik-baik balasan. Okey, selesai. Sebab dia berkuasa mutlak, sebab itu dia berkuasa untuk memberi ganjaran ataupun hukuman. Okey. Ayat 32, tengok. Allah Ta'ala kata apa? Alladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahish. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan yang orang-orang yang menjauhi kabair, dosa-dosa besar. Al-ithmi wal fawahish, iaitu perbuatan yang keji dan perbuatan yang buruk. Illal lamam, melainkan dosa-dosa kecil. Okay, ni nak cerita. Ada orang buat dosa besar dengan lidah dia, dengan perbuatan dia. Ithmi ni dengan fawahish ni adalah dengan lidah dan perbuatan. Kecuali orang yang buat dosa-dosa kecil, yang tak sengaja. Allah kata, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Dialah Tuhan kamu yang maha luas pengampunan dia. Okey, selesai. Khalas tuan-tuan ayat tu. Sekarang tuan-tuan tengok. Dekat sinilah Allah Muhaimin. Huwa, dialah Tuhan kamu. A'lamu bikum. Yang tahu tentang kamu. Idh ansha'akum minal ar. Sejak kamu diciptakan dari tanah. Tengok. Tengok tuan-tuan. Kalau kita kata Allah zalim lah, kenapa Allah buat saya macam ni? Nah, ibu Nabi Musa boleh kata, kenapa Allah takdirkan saya anak saya hanyut? Kalaulah dia kata macam tu, tuan, tak sepatutnya lah. Sebab apa? Sebab kat sini Allah nak tunjukkan, kalau kamu seorang ibu kata kamu kasih pada anak kamu, aku sebagai Tuhan lebih kasih kepada makhluk aku. Kenapa? Seorang ibu kasih pada anak dia setelah anak tu lahir. Dia dah tengok anak dia, dia dah susukan anak dia, dia dah jaga anak dia, baru terbit rasa sayang.
baru terbit tuan-tuan. Baru rasa kasih sayang. Tapi kalau anak tu sebelum dia lahir, ibu pun tak tahu apa-apa pun. Ibu pun tak rasa apa-apa pun pada si anak. Tak rasa apa-apa. Okey. Allah Ta'ala kata, aku lebih kasih kepada hamba-Ku. Kerana apa? Aku tahu sebab dia ni sejak diciptakan daripada tanah tu, aku tahu tentang. Tak tahu boleh faham maksud saya tak? Kalau kita sayang pada anak kita setelah dia lahir, Allah Ta'ala sebelum anak tu lahir lagi, daripada awal dia ciptakan daripada tanah tu, Allah Ta'ala tahu tentang kita. Sudah tentulah bererti Allah tu lebih kasih daripada kasih seorang ibu. Okey? Dan Allah kata, wa id antum ajinna fi butuni ummahatikum. Dan sejak daripada kamu tu dalam keadaan janin di dalam perut ibu kamu. Maksudnya kasih Allah tu lebih jauh, lebih sayang daripada seorang ibu, seorang ayah. Jadi sebab itu tuan-tuan, jangan sangka buruk. Allah Ta'ala ni tak ni lah. Allah Ta'ala ni. Tak tuan-tuan, tak. Allah kasih lebih lagi. Apa yang berlaku dalam hidup kita, Allah temukan, Allah letakkan apa-apa dalam hidup kita tuan-tuan, semuanya sebab dia tahu. Dan kita yakinilah sebab dia kasihlah dia buat macam tu. Dan buktinya adalah pada kisah Musa dan ibu dia. Sebab tu saya kata, kisah ni kalau orang dengar tak beriman, dia kata, oh ni kebetulannya. Tapi bagi orang beriman, dia akan kata, kalau saya betul-betul beriman, bergantung harap kepada Allah, Allah Ta'ala takkan sia-siakan kebergantungan kita kepada dia. Okay. Kita akan bergantung harap pada dia sebab dia takkan sia-siakan. Okey. Baik, tuan-tuan dirahmatillah. Tengok tuan-tuan Ada orang, okey. Ada orang mungkin dia akan fikir, Allah Ta'ala ni dia memantau kita ni serba-serbi. Tak sukalah saya. Saya rasa macam tak ada privacy. Ada orang macam tu kan tuan-tuan. Kalau kita macam CCTV tadi, kalau kita bayangkan Al-Muhaimin ni macam CCTV, kita akan kata macam tak ada privacy lah. Saya punya hak kepribadian saya diceroboh lah. Contohlah kita akan istilah macam tu. Sebab apa? Sebab serba-serbi Allah ni memantau kita, melihat kita. Tapi tuan-tuan kena faham, satu analogi yang kita kena bawa. Ada orang dia suka dipantau. Ada orang dia tak suka dipantau. Orang yang tak suka dipantau ni tuan-tuan, orang yang ada mindset perompak contoh. Seorang perompak tuan-tuan, dia masuk masjid dia nak rompak. Dia tengok masjid tu ada CCTV. Dia kata apa? Aduh, ada CCTV pula. Sebab dia buat salah. Sebab itu dia rasa stres. Sebab Allah memantau dia. Tapi bagi orang yang tak buat salah, bila dia masuk ke masjid atau ke mana-mana, nampak ada CCTV, dia rasa apa? Dia rasa selamat. Sebab apa yang dia buat, dia dalam perlindungan. Dia ada bukti. Sebab itu orang beli CCTV, dia letak kat rumah. Sebab itu orang beli CCTV, dia letak kat dashboard kereta dia. Sebab dia merasakan penting ada benda ni. Okey, boleh faham tuan-tuan? Jadi, Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat muhaimin ni tuan-tuan, bagi orang mukmin sepatutnya mendatangkan ketenteraman. Sebab apa yang berlaku pada saya ni, benda yang saya suka ke, benda yang saya tak suka ke, saya rasa tenang. Sebab Allah Ta'ala tahu dan dia sayangi saya lebih daripada sayang seorang ibu kepada anak. Okay? Seorang anak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, seorang anak lah. Kalau ibu dia peluk dia sepanjang hari, anak tu sanggup dan dia suka sangat. Bahkan dia rasa selamat. Orang mukmin patut ada perasaan macam tu. Bila Allah kata dia adalah Al-Muhaimin. Sebab itu, bila Allah ilhamkan kepada ibu Nabi Musa, dan Allah Ta'ala ceritakan ini kisah tentang Musa kepada baginda Nabi SAW, kita boleh nampak, di sini ada sifat Allah Al-Muhaimin. Okay, Al-Muhaimin. Yang mana Nabi rasa tenteram, sungguh tenteram. Sebab Allah melihat dan Allah menetapkan ujian kerana dia sayang. Kalau ibu sayang kita, Allah lebih sayang kita. Jadi apa yang dia tetapkan, mesti ada sesuatu yang lebih baik. Cuma syarat dia apa tuan-tuan? Allah datangkan watak ibu Musa ni. Mesti kena letakkan kebergantungan mutlak kepada Allah. Mesti kena ada kebergantungan mutlak kepada Allah. Okay? Bila kita serah diri kepada Allah Ta'ala, Allah tak akan sia-siakan penyerahan kita kepada dia. Apa sahaja tuan-tuan dalam hidup ni, serahkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Allah tak akan sia-siakan. Itu watak ibu Nabi Musa yang Allah ajar kepada Nabi dan para sahabat. Memang kamu tak suka peristiwa dizalimi oleh Quraisy. Kamu tak suka benda-benda ni. Tapi kamu lihatlah
Peristiwa-peristiwa ini adalah sebagai satu asbab saja yang Allah dah rancang sesuatu yang lebih baik dan kita tak tahu. Okey, samalah dengan peristiwa di Gaza tuan-tuan, apa sajalah yang tuan-tuan boleh kaitkan, sama ada isu dunia ataupun isu peribadi kita. Ada benda yang kita tak suka, benda dah berlaku. Tapi anggap sajalah Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi kita dan dia telah menyusun sesuatu yang lebih baik untuk kita. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini adalah untuk orang mukmin merasa lebih tenang kerana Allah Taala sentiasa memantau kita, memerhatikan kita, dan orang mukmin ni Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan iaitu dia sekali-kali tidak akan mensia-siakan hamba-hamba yang menyerah diri kepadanya. Okey. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang tuan-tuan kita sambung lagi pada ayat yang berikutnya. Okey. Sekarang tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-10. Okey, sekarang ni tuan-tuan kita boleh nampaklah Nabi Musa ni dia ada dua ibu sekarang. Sama macam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada ibu dia daripada Bani Israel, ibu Nabi Musa, dan satu lagi dia ada ibu daripada bangsa Kibti iaitu Asia. Samalah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ada dua ibu juga. Ada tiga ibulah, iaitu Aminah, dan dia ada dua ibu susuan dia, iaitu Halimatun Sa'diyah dan satu lagi namanya Thuwaibah. Tapi kita boleh nampak yang Nabi duduk paling lama adalah dengan Aminah dan juga dengan Halimatun Sa'diyah. Thuwaibah tu sementara 7 hari je. Okay, lepas dilahirkan sebelum 7 hari berpindah kepada Halimatun Sa'diyah, baginda Nabi SAW disusukan oleh hamba kepada Abu Lahab. Abu Lahab ada hamba namanya Thuwaibah. Itulah yang menjadi ibu susuan baginda Nabi SAW. Okey. Jadi tuan-tuan boleh nampaklah dekat sini ada dua wanita yang menjadi tulang belakang kepada Nabi Musa AS. Okay, Nabi Musa dah ada dua ibu kat belakang dia, iaitu ibunya daripada bangsa Bani Israel dan seorang lagi ibu angkat dia daripada bangsa Kibti. Okey, sekarang tuan-tuan tengok ayat yang ke-10. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa asbaha fuadu ummi Musa. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa asbaha fuada ummi Musa farigha, iaitu jadilah hati ibu Musa itu kosong. Okay, bila dah dihanyutkan Nabi Musa tadi tu, maka ibu Nabi Musa ni hati dia kosong. Sebab seorang ibu macam mana pun hatinya tak tentram. Anaknya tu tak ada depan mata kan, hati takkan tentram. Kita ceritalah apa sahaja pun, hati seorang ibu ni kita tak boleh nak pertikaikan. Okey. Sebagai seorang suami ke, sebagai seorang ayah ke, kalau ibu ni bimbangkan si anak tu, kita kena fahamilah, itu memang lumrah. Okay? Itu memang lumrah sebagai seorang ibu. Peranan dia macam itulah. Dia rasa bimbang. Dan kita sebagai seorang suami pula, kalau ada ayah-ayah yang mungkin dengar, kalau kita rasa perkara tu okey, tak apalah anak kita duduk asrama, tak apalah anak kita nak belajar keluar ke, tak apalah, awal risau-risau tu tak apalah, sabarlah. Kalau benda tu tak ada bahaya, kita terangkan pada isteri kita, tak ada risiko. Tapi kalau ada bahaya yang kita rasa benda tu tak elok, ambil cakna lah dengan perasaan-perasaan seorang ibu ni, seorang isteri ni. Okay? Sebab itu perasaan dia yang kita jangan perlekehkan. Kamu ni sikit-sikit nak risaukan anak, tak ada apalah, jangan leke-lekekan. Sebab itu memang fitrah. Lalu Allah kata apa? In kadat latubdi bihi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ibu Nabi Musa ni Allah nak cerita betapa kita kata dia punya situasi yang terlalu dramatiknya. Dia punya rasa kosong tu sampai dia ni hampir-hampir nak cerita ke orang tentang anaknya tu dah tak ada dah. Dia nak cerita. Sedangkan orang tak tahu kan dia ada anak. Sebab Allah Ta'ala datangkan satu kelebihan pada ibu Nabi Musa ni, tak nampak dia ni mengandung. Tiba-tiba lahir je anak dia. Tiba-tiba dia nak cerita, saya ada anak. Tapi dia fikir, takkan nak cerita kan? Kalau cerita nanti anak dia lagi berisiko. Bakal dibunuh pula oleh Firaun. Jadi, dia punya kosong tu menyebabkan hampir-hampir nak bercerita. Saya cuba bayangkan tuan-tuan. Boleh jadilah, dia dah tak bertindak dengan akal dah. Dia nak bertindak dengan perasaan dia dah. Sebab kekosongan jiwa tu menyebabkan dia dah hilang pertimbangan.
Nak hilang pertimbangan dah. Kalau dia tak gunakan akal dia, sudah pasti dia akan cerita ke orang. Tapi perasaan tu dia kata, Allah kata apa? Laula an rabatna ala qalbiha. Allah kata apa? Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menguatkan hatinya. Allah lah yang menguatkan hatinya. Okey. Tuan-tuan dekat sini tuan-tuan, perhatikan. Pertama, Allah guna perkataan fuad menunjukkan kepada hati. Kedua, Allah Ta'ala sebut perkataan qalbu pun menunjukkan kepada hati. Kenapa dua perkataan ni tak sama? Tuan-tuan tengok ayat 10 tu, wa asbaha fuad. Fuad tu maksudnya hati tuan-tuan. Fuad artinya hati. Yang kedua, ala qalbiha. Qalbiha tu datang daripada qalbu, pun hati. Kenapa Allah Ta'ala tak guna perkataan yang sama? Sepatutnya contohlah, wa asbaha fuadu. Maka lepas tu ala fuadihi, ala fuadiha contohlah. Sepatutnya macam tu. Tapi tak, Allah tukar. Mula-mula fuad, tiba-tiba jadi qalbu. Ibu-ibu nampak tak? Minta tolong Cik Syikin jap. Kalau boleh, tak boleh highlight kot Ada perkataan fuad dengan perkataan qalbiha tu. Dua-dua maksud yang sama. Kan? Okey. Tak boleh, tak boleh, tak apa. Okey. Kan? Ha. Dia kalau kolbu tu hati yang biasa lah. Hati yang apa? Bergelora dengan perasaan. Kalau dia macam kalau apa macam tadi kolbi tu dia macam hati yang dalam keadaan normal lah, normal. Okey. Tapi kalau fuad tu hati yang bergelora perasaan macam Ustaz kata tadi, dia nak terkeluar tu rasa tu. Allah alam. Okey. Okey, baik. Terima kasih Kak Mira. Okey, itu Kak Mira punya pandangan. Okey, yang lain? Yang lain ada pandangan tak? Siapa boleh bantu saya? Kenapa Allah Ta'ala sebut macam tu? Okey, baik. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau ikuti saya punya kuliah, saya pernah sebut dalam surah Al-Mulk, saya pernah sebut. Dalam surah mana lagi? Ada beberapa surah kita pernah bincang dah. Kalau perkataan qalbu ni, dia adalah hati. Okay, qalbu tu hati. Tapi fungsi hati tu apa? Fungsi hati tu adalah al-fuad. Itu fungsi hati. Macam kita ada telinga lah. Telinga ni adalah uzunun. Tapi fungsi telinga adalah as-sama', mendengar. Mata ni ainun. Fungsi mata adalah basar kan? Minta maaf. Fungsi mata ni adalah ra'a, iaitu dia melihat. Kita ataupun nazar kan. Kita ada mata, tapi fungsi dia apa? Fungsi tak sebut sebagai mata Fungsi disebut sebagai melihat. Macam itulah hati kita. Qalbu ni hati. Fungsi hati ni adalah fuad. Okay? Fungsi hati ni adalah fuad. Apa fungsi hati ni ibu-ibu? Fuad ni artinya yang berfaedah. Fuad kan? Al-afidah. Kalau dalam ayat yang lain Allah sebut hati itu sebagai al-afidah. Faedah. Fuad ni maksudnya yang berfaedah. Maksudnya apa? Allah Ta'ala sebut hati ni Allah designkan dia. Hati ni adalah untuk memahami. Fungsi hati ni adalah untuk memahami. Sebab itu saya selalu ulang. Ada orang dia rasa resah hati dia. Hati saya tak tenteram lah. Kenapa hati kamu tak tenteram? Dia kata kalau tak tenteram ni kena banyak makan. Ada orang kata kalau tak tenteram ni pergi banyak berjalan, nanti tenteram hati. Tak tenteram juga. Sebab fungsi hati tu tak dipenuhi. Fungsi hati adalah untuk memahami. Memahami apa tuan-tuan? Adalah memahami dan mengenali Allah Ta'ala. Itu kita kena ingat. Fungsi hati ni adalah untuk kita kenal Allah. Kita fahami Allah Ta'ala. Ayat pertama, Allah Ta'ala sebut perkataan fuad dekat situ. Sengaja Allah Ta'ala sebut fuad ni sebab Allah nak bagi tahu hati ibu Nabi Musa ni, dia ni
fungsi dia tu, fungsi hati tu dia resah, dia rasa gelisah, dia rasa macam galau hati dia. Oh, saya tak tahulah, kosong sangat. Sebab dia tak meletakkan fungsi hati tu mengenal Tuhan. Kalau dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala tu sebagai Al-Muhaimin tadi tu, sebagai yang mengawasi, dialah yang Al-Hifzu, yang menjaga hamba dia, barulah kita rasa tenang. Sebab itu Allah dahulukan dengan fuad. Tetapi bila Allah kata hati ibu Nabi Musa tu Allah tenteramkan, okay, Allah letakkan kesabaran, Allah sebut perkataan qalbu. Okay, Allah sebut qalbu. Sebab apa? Setelah dia fahami dan dia mengenali Allah. Oh, Allah ni Al-Muhaimin. Allah ni takkan apa? Allah Ta'ala sentiasa mengawasi kita, memerhatikan kita. Dan dia tahu macam mana keadaan kita, susah ke senang. Dan saya sedang serah diri pada Allah Ta'ala. Automatik hati kita ni jadi tenteram. Okay. Jadi tuan-tuan, seorang ibu ni bila dia rasa resah, bimbang tentang seorang anak, kata kunci dia untuk dia tenteram adalah penyerahan kepada Allah Ta'ala. Sebab di situlah fungsi hati, dia mengenal Allah. Dia kenal Allah Ta'ala. Bila dia kenal Allah, dia akan serah dirinya kepada Allah Ta'ala. Anak saya ni saya serah kepada Allah Ta'ala. Kita lah nak tinggalkan anak isteri kita. Kita nak pergi keluar negara. Nak tinggalkan anak isteri kita. Kita tak tahu apa keadaan yang akan berlaku. Tapi kita kenal Allah Ta'ala. Kita tahu sifat Allah Ta'ala. Kita pun serah, ya Allah, aku serahkan isteriku, hartaku, anakku itu kepada Engkau, ya Allah. Automatik hati ini jadi tenteram. Automatik hati ini akan jadi setenang-tenangnya. Sebab kita kenal Allah Ta'ala. Itu fungsi hati. Sebab itu disebut fuad. Iaitu untuk kita memahami dan kenal Allah. Selagi kita tak kenal Tuhan, tuan-tuan, selagi itu hati ini hilang ketenteraman. Takkan tenteram hati kita. Kita akan hidup dalam keadaan sentiasa galau. Sentiasa rasa ni. Sebab kita tak tahu banyak benda kan. Semua benda yang berlaku ni adalah benda yang kita tak tahu. Benda masa depan kita tak tahu. Tapi kalau kita serah kepadanya, hati kita akan menjadi lebih tenteram. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kalau saya nak tunjuk pada tuan-tuan ada beberapa dalil lagi tentang sifat Allah Al-Muhaimin. Termasuk dalam hal ibadah. Contoh okeylah, kita ambil satu contoh. Minta maaf kat Cik Syikin, kesian Cik Syikin ni. Okey, Cik Syikin, cuba tengok contoh kejap. Ayat berapa okey. Kalau Cik Syikin tengok pada surah yang lain. Sekejap Okey, tengok surah Yunus, surah 10 ayat 61. Okey, Cik Syikin, saya ajar Cik Syikin, mudah je Cik Syikin. Tengok dekat ni, Cik Syikin, jap. Okey, tekan yang kat tengah-tengah tu. Yang ada iji solat Al-Maidah tu, cuba tekan kat situ. Okey, tekan 10. Okey, kemudian dua, okey, lepas tu tekan 2 titik bertindih. 10. Tak, 10. 2 titik bertindih. Okey, kemudian tekan 61. 61. Okey, cuba tekan. Keluar tak? Berjaya kan? Tapi Dia tak keluar. Oh, dia tak keluar surah. dia, Tak keluar ayat. dia dekat the first box is the untuk dia punya chapter. Lepas tu je yang tengah tu verse dia. Sebab saya tengok dia punya sampel kat situ, dia tulis 59.2 bertindih 18 tu berarti surah ke berapa, ayat ke berapa, betul kan? Tapi tak apalah. Okey, tengok ayat 61. Okey, kita tengok ayat 61. Ini nak tunjuk pada tuan-tuan Termasuk dalam hal ibadah ni menjadikan manusia ni lebih tenang tau, lebih tenteram. Okay, sebab itu penting fuad ni. Sebab itu Allah sebut perkataan fuad setelah Allah Ta'ala bercerita tentang penjagaan dan pengawasan dia kepada Musa. Baik, tuan-tuan tengok Allah Ta'ala kata apa? Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda. Dan tidaklah engkau wahai Muhammad dalam menjalankan satu urusan dan tidaklah engkau membaca satu surah ataupun satu ayat dan tidaklah kamu wahai manusia dalam mengerjakan satu amal soleh melainkan kami menjadi saksi terhadap kamu idza tufiduna fi apa yang kamu kerjakan. Maksudnya apa tuan-tuan? Dalam hal ibadah Allah jadi saksi yang akan perhatikan apa yang kita buat. Saya nak bagi contoh. Ni nak bagi tuan-tuan tenang. Contoh kita bekerja. Kita masuk kerja pukul 6.
Kita balik, kita masuk kerja pukul 9 pagi. Kita balik kerja pukul 6 petang, contoh. Tapi kita ni pekerja rajin. Kita masuk kerja pukul 7.30 pagi. Kita balik kerja pukul 9 malam. Bekerja macam tu. Oh, rajin ni. Ni memang ekstra rajin lah. Sangat rajin. Orang masuk pukul 9, kita masuk 7.30 pagi. Orang balik pukul 6, kita balik pukul 9 malam. Tapi bos kita tak tahu. Apa perasaan tuan-tuan yang kerja macam tu? Bos tak tahu. Dan bos tak appreciate sebab dia tak tahu apa yang kita buat. Apa perasaan tuan-tuan? Mesti kita kata kurang ajar punya bos, contohlah. Dia tak ada sifat al-muhaimin betul bos saya ni. Sebab dia tak tahu saya ni kerja lebih masa tau. Saya datang awal, saya balik paling lewat. Tapi Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita, di sini ada sifat dia iaitu al-muhaimin. Dan Allah Ta'ala sini sebut, apa yang kamu buat wahai Muhammad, apa yang kamu baca satu surah, satu ayat, apa yang kamu beramal walaupun sedikit, kami jadi saksi. Bayangkan tuan-tuan, kalau bos kita cakap macam tu, semua yang kamu buat saya tahu, awak datang pukul 7.30. Saya tahu awak balik pukul 9. Apa rasa kita? Kita akan rasa teruja dan excited untuk kerja kuat. Sebab apa yang kita buat, bos tahu. Allah Ta'ala nak bagi tahu apa? Sebenarnya, kalau betul-betul kenal Allah Ta'ala, bukan sekadar kamu tenang, bukan sekadar hati kamu jadi tenang dan tentram, bahkan kamu rasa lebih teruja lagi untuk buat lagi. Sebab apa? Sebab kamu kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini nak cerita bab ibadah lah. Tapi nak cerita kat sini berkaitan dengan nama Allah Al-Muhaimin. Sebab itu, kenapa ayat tadi, kisah Ibu Musa tu Allah sebut fuad, lalu Allah sebut perkataan qalb tu, sebab Allah nak bagi tahu. Perasaan yang hati kamu ni akan rasa kosong kalau kamu tak kenal Tuhan. Kamu tak tahu penyerahan tu kepada Tuhan. Tapi setelah kamu tahu Tuhan tu bagaimana dan kamu kenal Tuhan tu bagaimana, hati kamu tu akan setenang-tenangnya, setentram-tentramnya. Sebab ayat tu secara teknikalnya, kalau seorang ibu berfikir, kalau saya tak akan jadi macam ibu Nabi Musa lah, saya tak tentram hati saya ni. Anak saya dah dihanyut sungai tau. Ni bukan anak saya berjalan atas jalan. Ni hanya dekat sungai. Saya tak tahu ke mana dia pergi. Saya tak tahu. Boleh ke saya nak tiba-tiba tenteram? Allah Ta'ala datangkan satu bukti kat kita. Hati tu jadi tenteram kalau kamu melepaskan seluruhnya itu secara mutlak pengharapan kepada Allah. Yang itu yang sebenarnya yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Okay. Saya haraplah ibu-ibu, saya minta maaf lah. Harap-harap apa yang saya sampaikan ni sampai. Ibu-ibu faham. Kalau tak faham, beritahu. Saya explain lagi sekali. Okay. Kita patah balik. Minta maaf Cik Syikin. Kita patah balik ke surah Al-Qasas. Surah 28 ayat yang ke-10. Okey, minta maaf Kalau tak faham boleh tanyalah. Saya minta maaf. Kalau saya mungkin terlalu explain sangat ke, minta maaf. Okey, baik. Alright. Sekarang ni, tuan-tuan tengok bila ibu Nabi Musa ni tadi yang kosong, lalu sekarang ni hatinya jadi kuat, jadi sabar, jadi tenteram setelah diserahkan pengharapannya kepada Allah. Litakuna minal mu'minin, kata Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjadikan ibu Musa itu adalah orang-orang yang beriman. Mukminin ni, beriman dekat sini tuan-tuan, iaitu orang yang percaya kepada janji Allah. Okay? Kalau kita tak beriman tuan-tuan, kita akan kata ni kebetulan, ni kebetulan. Benda ni tak boleh berlaku selalulah, tak boleh berlaku. Tapi Allah Ta'ala highlight dekat sini. Tak, benda ni berlaku kalau kamu yakin dengan janji Allah. Kamu yakin dengan janji Allah, benda ni berlaku. Sebab itu baginda Nabi SAW, bila dekat Mekah, walaupun ditindas, diseksa, dizalimi, bahkan dibunuh para sahabat Nabi, Allah Ta'ala ajar Nabi dan para sahabat tawakal pada Allah, pegang janji dengan Allah, sentiasa percaya dengan janji Allah. Dan kita sendiri jadi saksi. Tengoklah apa yang jadi pada Nabi dan apa yang jadi kepada sahabat-sahabat baginda Nabi SAW. Allah muliakan sampailah ke hari ini. Sekarang ujian tu kitalah yang melaluinya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Okey, berpeganglah kepada janji-janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di sudut mata kita, kita tak suka benda tu berlaku. Di sudut diri kita, kita tak suka musibah tu terjadi pada diri kita. Tapi peganglah pada janji Allah. Yakinlah kepada Allah Ta'ala.
Allah tetapkan sesuatu yang lebih baik apa yang kita sangkakan. Sebab dia maha mengetahui. Dialah yang mengawasi kita. Dan dialah yang menjaga kita. Jelas kan ibu-ibu? Boleh dapat sesuatu Baik, kita tengok ayat 11. Ayat 11. Okey. Inilah ayat-ayat yang kita boleh faham kenapa cerita Musa ni Allah turunkan kepada Nabi waktu Nabi ditindas. Waktu Nabi tak boleh dakwah. Sebab ada mesej di sebalik kisah tentang Musa AS. Okey. Ayat 11 pula Allah Ta'ala kata apa? Wa qalat li ukhti. Lalu berkatalah ibu Musa li ukhti kepada kakak Nabi Musa. Ibu Musa pesan pada kakak dia. Kata ibu dia, kusih. Ibu dia kata, kusih. Satu kalimah tuan-tuan. Dia tak berletih. Cuba kita bayangkan seorang ibu kan, kalau dia dah rusing-rusing, apa berlaku pada dia? Kadang-kadang dia mungkin berletih. Tak tahulah ibu-ibu macam mana. Tak maaf lah kalau saya silap. Ini bukan sangka buruk lah. Saya cuba nak membayangkan. Boleh jadi dia berletih. Boleh jadi dia murung, tak bercakap. Sebab mungkin tekanan. Tapi Allah Ta'ala berikan ilham dan Allah berikan ketenteraman. Dia boleh berfikir lagi dan dia bagi arahan kepada anak perempuan dia. Kusih, dia kata. Kusih, satu kalimah. Kusih. Kusih ni ibu-ibu, dia datang daripada perkataan qassah. Kusih ni dia datang daripada perkataan qassah. Kalau kita tengok, sepatutnya, kalau kita ikut logik, bila ibu Nabi Musa tengok anaknya dihanyutkan oleh sungai, sepatutnya ibu Musa ni cakap kepada anak perempuan dia, contohlah, mesti dia kata, ittabi'ih, dia kata, ittabi'ih, maksudnya ikut adik kamu. Patutnya arahan macam tu, ikutlah adik kamu. Tapi tidak. Arahan ibu Nabi Musa kepada kakak dia, kakak Nabi Musa ni adalah kusih. Kusih. Saya double check tuan-tuan terjemahan. Saya tahu tafsiran dan saya check dengan kamus. Dalam kamus Al-Ma'ani saya check. Kusih ni dia datang daripada perkataan qassah. Qassah ni apa tuan-tuan? Iaitu dia ada beberapa maksud. Dia bukan satu perkataan tapi dia ada beberapa perkataan, maksud yang lain. Antaranya iaitu potong. Antara lain kerat. Antara lain ceritakan. Antara yang lain hubungkan. Dia perkataan yang tak sama maksud sebenarnya. Dia satu perkataan tapi memberi mesej. Para ulama tafsir, antaranya Ibnu Katsir, dia kata apa? Kusih ni walaupun satu kalimah, tetapi dia memberi ada 3 maksud. Okey, sebelum tu ibu-ibu dapatkan dulu. Kusih ni dia datang daripada perkataan qassah. Qassah dalam bahasa Arab artinya kerat ataupun potong. Ataupun ceritakan ataupun hubungkan. Itu dua maksud terjemahan kepada perkataan kusih. Ulama tafsir kata apa? Kalimah ni dia ada 3 maksud. Maksudnya apa? Pertama, kusih ni artinya kamu ikuti jejak adik kamu. Pergi cari adik kamu. Kedua, perkataan yang sama ni juga memberi maksud cari berita dia. Dan yang ketiga, iaitu ambil tahu tentang dia. Maksudnya, kamu ikut adik kamu, tengok sampai mana nanti dan kamu kena ambil berita tentang dia. Sentiasa cakna lah dengan perkembangan adik kamu ni di mana-mana. Itu perkataan kusih. Okey. Baik, kenapa direkodkan perkataan ni tuan-tuan? Nak tunjukkan kepada kita lagi sekali. Sifat wanita ni Allah tak sebut nama dia. Siapa kakak Nabi Musa? Kita tak tahu. Allah tak sebut nama dia. Tapi Allah highlight sifat seorang wanita. Apa sifat dia dekat sini? Iaitu seorang wanita itu mestilah bijaksana. Bijaksana. Sebab apa? Arahan dia satu je tuan-tuan. Ikuti adik kamu. Kalau orang yang tak pandai, dia ikut je tuan-tuan. Tapi dia tak ambil berita, dia tak cakna, dia tak pergi tengok apa yang berlaku. Tapi arahan ibu dia sekali je. Pergi. Tapi perkataan tu difahami dengan kebijaksanaan. Bukan sekadar kena pergi, bahkan kena ambil tahu, kena ambil berita dan kena sentiasa pantau perkembangan adik. Nampak tuan-tuan? Itu menunjukkan sifat wanita kebijaksanaan. Kedua, dekat sini menunjukkan kepada kita sifat seorang wanita itu adalah cergas dan cerdas. Cergas dan cerdas. Dia ligat. Saya ada tulis satu buku sebenarnya tuan-tuan. Tapi buku remaja lah. Saya tulis seorang wanita tu dia mesti cergas dan dia mesti ligat. Okey, tangkas pun boleh. Sebab apa? Tuan-tuan kena bayangkan, seorang anak ni dihanyutkan.
Air yang deras tu kita nak bayangkan seorang wanita kalau dia jalan gemah-gemalai, lembut-lembut jalan macam tu kan. Boleh ke dia kejar adik dia yang hanyut ni tuan-tuan? Tak boleh. Mestilah air yang hanyut tu adik yang dihanyutkan itu nak dapat follow adik dia tu mesti dia kena berlari, dia kena cergas, dia kena pantas, dia kena ligat kan. Barulah dia dapat follow adiknya tu sampai di mana. Jelas ke tuan-tuan? Jelas kan? Jadi inilah antara perkara yang kita kena perkasakanlah untuk wanita-wanita Muslim. Okay? Wanita Muslim ni bukan dirinya ditonjolkan untuk dimanipulat, tak. Yang ditonjolkan adalah sifat dia, sikap dia, watak dan peranan dia. Iaitu yang perlu kita highlightkan. Okey. Baik. Lalu Allah kata apa? Fabasurat bih an junub. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka si kakak ni pun pergi dan dia lihat daripada jauh tentang adik dia. Maksudnya dia tengok Nabi Musa tu dari berjauh lah, dia pantau. Dan dia nampak yang adik dia itu telah diambil oleh orang istana Firaun. Wahum la yash'urun. Kehadiran kakak dia ni tak dapat disedari oleh orang sekeliling. Nak tunjukkan kakak dia ni betul-betul bijaksana lah. Macam mana dia nak menyorok, macam mana dia nak pastikan orang lain tak tahu. Ini memerlukan kepada kebijaksanaan. Dan juga satu lagi sifat, iaitu keberanian. Sifat keberanian. Sebenarnya tuan-tuan, ayat ni dia cerita tentang seorang anak perempuan. Bukan seorang wanita, bukan wanita dewasa. Anak perempuan, gadis. Jadi kita sebagai mukmin kita dapatlah satu gambaran. Jadi didikan kepada anak-anak mesti ada sifat berani, mesti ada sifat tangkas, cergas, bijaksana dan segalanya lah. Tapi kita jadi apa hari ni tuan-tuan? Bila tengok cerita hantu, ajak anak dia tengok cerita hantu. Takut-takutkan anak-anak. Pergilah main malam-malam tu. Tengok kat luar tu, entah ada hantu. Kita pula yang merosakkan anak dia. Kita yang merosakkan anak kita dengan membawa cerita-cerita yang menakut-nakutkan. Buatkan si anak jadi takut. Anak takut hantu. Sepatutnya kita latih anak tu jadi berani. Tapi kita yang torture minda anak ni supaya takut. Jadi anak ni jadi tak berani. Macam mana nak jadi berani tuan-tuan? Letakkan Allah Ta'ala tu hidup dalam diri anak. Jangan takut. Allah tu dekat kamu. Allah bersama dengan kamu. Allah akan bantu kamu. Benda tu sepatutnya kita kena sentiasa doktrin kepada anak-anak. Okay? Baik, sekarang ni Allah tunjukkan kisah kakak Nabi Musa follow Nabi Musa. Kemudian tuan-tuan tengok ayat yang ke-12. Allah kata apa? Wa harramna alaih. Okey, kata Allah Subhanahu wa taala, wa harramna alaih al-maradi' min qablu faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami jadikan orang-orang perempuan yang ingin menyusukan Nabi Musa. Sebab dia bayi kan, dia nak disusukan. Allah haramkan. Buatkan Nabi Musa ni tak nak susu pada sesiapa pun. Dia menangis tak berhentilah mungkin. Jadi wanita-wanita di istana tak mampu susukan. Bila wanita istana tak disusukan tuan-tuan tengok faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfuluna. Dekat sini dia macam cerita tergantung. Tiba-tiba kakak Nabi Musa kata, maukah aku tunjukkan kepada kamu ada satu rumah yang boleh memeliharanya untuk kamu. Cerita kat sini tuan-tuan, bila orang istana tak boleh susukan Nabi Musa, jadi mereka bawa Musa ni pergi ke pasar, cari wanita-wanita di pasar. Siapa wanita di pasar yang boleh susukan? Sebabkan kakak Nabi Musa ni dia sentiasa memantau adik dia atas arahan ibu dia, maka dengan beraninya, ni perlukan keberanian. Okay, tengok. Ni seorang wanita ni tapi dia berani. Dia pergi jumpa dengan pengawal mungkin, pegawai istana mungkin, dia kata, hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu? Nak tak kalau aku tunjukkan ada rumah yang boleh jaga anak ni untuk kamu? Nak tak? Nak tak? Kalau budak tak berani tuan-tuan, dia tak boleh cakap. Tapi sebabkan dia berani, dia boleh cakap, bertemu dengan pegawai istana, dia boleh cakap, saya nak bawa anak ni tunjuk satu rumah, dia boleh jaga anak ni. Nak tak? Lalu dia kata apa? Wahum lahu nasihun. Dan kakak Nabi Musa ni tambah lagi, dan mereka tu orang rumah ni nanti percayalah dia orang yang nasihun, orang yang tulus ikhlas. Tuan-tuan perhatikan sini tuan-tuan.
Allah Ta'ala menggunakan perkataan ikhlas dengan perkataan nasihun. Nasihun. Dia berkongsi dengan perkataan nasihat. Dia kongsi dengan perkataan nasihat. Wahum lahu nasihun. Baik. Nasihun ni tuan-tuan, kita terjemahkan sebagai nasihat. Kita juga terjemahkan sebagai jujur. Kita terjemahkan sebagai benar, ikhlas dan juga baik. Okey, kenapa Allah gunakan perkataan ni tuan-tuan? Sebab Allah nak tunjukkan ada dua kita boleh fahami kat sini. Pertama, kalau nasihat itu biarlah nasihat yang jujur, nasihat yang baik dan nasihat yang benar. Itu baru namanya nasihat. Kalau nasihatnya tak benar, nasihatnya tak jujur, nasihatnya tak ikhlas, itu tak panggil nasihat. Itu menghasut. Saya nasihat dengan dia ni, tapi dia bukan nasihat, itu menghasut. Kalau memberi mesej yang buruk, kejahatan, itu hasut, bukan nasihat. Nasihat ini dia berkongsi dengan perkataan jujur, benar dan baik. Okey. Jadi bila kakak Nabi Musa kata rumah ni ada orang boleh jaga baby ni dan rumah ni nasihun, itu menunjukkan kepada kita dia bukan sekadar boleh jaga tetapi dia boleh didik sekali. Itu special. Dia kata wahum lahu nasihun. Dia bukan sekadar boleh jaga sebab ada orang dia susu sebab dia nak upah. Betul kan? Dia just buat kerja je. Tapi dia buat tak 100%, tak buat. Saya ambil upah susu je. Tapi untuk yang lain saya minta maaf, saya tak buat. Ini bukan job scope saya dan ini berlaku kan di tempat kerja. Benda yang datangkan merit saya buat, tak datang merit saya tak buat. Contohlah. Benda-benda yang tak ada babit dengan saya tak buat lah. Buat apa saya pening-pening, saya buat benda yang boleh naikkan saya naik jawatan je. Jadi dekat sini Allah tunjukkan kakak Nabi Musa dia bagikan satu keunikan kepada pegawai istana ni. Bukan rumah tu je boleh susukan anak ni. Dia promote kakak dia lah. Bahkan dia beritahu rumah ni juga boleh didik baby. Okey. Jadinya tuan-tuan, bila mereka di istana setuju dengan pandangan budak ni, lalu dibawalah semula Nabi Musa kepada ibu dia. Patah baliklah Nabi Musa kepada ibu dia. Ibu manalah yang tak happy tuan-tuan. Tapi di sinilah janji Allah Ta'ala. Siapa yang bergantung harap kepada Allah, janji kepada Allah, Allah akan tunaikan. Tapi lagi special tuan-tuan, sebabkan dia meletakkan harapan kepada Allah, tak sekadar anak dia pulang ke pangkuan dia, bahkan seluruh kehidupan Musa itu ditaja oleh Firaun. Kalau tuan-tuan baca dalam tafsir tuan-tuan, Asia datang ke rumah. Sama ada Asia datang rumah ataupun ibu Musa datang ke istana. Saya minta maaf, saya terlepas baca tadi. Jadinya dia offer, dia kata boleh tak kamu duduk kat istana, kamu susukan anak ni dan jaga anak. Didik anak ni lah, nasihun kan. Kata dia tak boleh. Saya nak duduk dekat rumah sebab saya ada suami, saya ada anak-anak yang lain. Saya boleh jaga anak ni di rumah. Kata Asia, no problem, boleh. Dan dia beri macam-macam hadiah. Dia support seluruh kehidupan Nabi Musa alaihi salam. Tuan-tuan boleh nampak tak? Kalau dia tak lepaskan anak dia tadi, boleh jadi anak dia dibunuh. Kan? Sebab setelah digeledah di rumah-rumah Bani Israel, jumpa budak dia bunuh. Sekarang ni kerana bergantung berharap pada Allah, dia lepaskan anak dia dan dia harap pada Allah. Allah janji anak tu patah balik. Dia pun dapat anak dia hidup balik. Bahkan anak dia bukan sekadar hidup, bahkan dijamin hidup. Takkan dibunuh sebab dipelihara di bawah istana. Bahkan pula anak dia pula disupport keseluruhan kehidupan dia. Kos-kos kehidupan tu ditaja oleh pihak istana. Ya Allah, inilah namanya qadarullah. Okey. Selagi kamu bergantung kepada Allah, Allah takkan sia-siakan kebergantungan itu. Syaratnya adalah iman. Kena percayalah dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tuan-tuan dan rahmatillah Allah, kita berhentilah pada ayat yang ke-12. Okey. Kalau tuan-tuan baca ayat 13 tu tuan-tuan, sebenarnya dia memberi conclusion yang kita bincang tu sebenarnya. Okey. Faradadnahu ila ummi, dia pun balik pada ibu dia, kai taqarra ainuha wala tahzana. Jadi ibunya itu rasa senang hati. Ibunya tu dah tak duka cita dah. Wali ta'lama anna wa'dallah, dan ibu dia tahu itulah janji Allah haqqun yang benar. Walakin akan tetapi aktsarahum la ya'lamun. Majoriti manusia tak tahu benda tu. Betul kan tuan-tuan? Kita sendirilah.
nak letakkan kebergantungan harap pada Allah mutlak tu, saya rasa susah dia. Macam kita tak yakin tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala sebut, kalau kamu yakin, Allah bagi lebih baik. Jadi setiap musibah tu tuan-tuan, lihatlah sebagai satu didikan daripada Allah dan sebagai satu peluang Allah nak memberikan ganjaran yang lebih baik. Insya-Allah. Kita tak tahu tetapi Allah yang lebih tahu. Okey, baik. Saya minta maaf ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Saya berhenti dekat sini. Insya-Allah kita akan jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum. Ustaz, Sila. mungkin Ustaz nak beritahu yang Ustaz takkan ada kelas minggu depan dan minggu selepasnya sebab Ustaz akan bersafar kan? Ya, insya-Allah saya akan safar ke Madrid bersama dengan grup PMP ni lah. Insya-Allah selama 2 minggu lah kita bercuti, minggu depan dan 2 minggu lagi. Kita akan jumpa pada minggu yang ketiga. Insya-Allah. Okay. Bagi sesiapa nak infak kepada Palestin, insya-Allah PMP masih menerima sumbangan dan kita bekerjasama dengan Viva Palestina Malaysia dan kita hantar sumbangan cash straight ke Gaza dan orang di sana akan beli keperluan makanan dan juga perubatan di sana insya-Allah. Baik. Jadi kalau ada apa-apa nanti boleh berhubung terus pada saya. Saya akan bagikan maklumat lah daripada pihak PMP insya-Allah. Okey, ataupun terus berhubung dengan Puan Syima pun lebih baik. Tak ada masalah. Boleh Ustaz, je. nak tanya soalan boleh ke? Boleh sila. Tadi Ustaz cakap pasal anak kakak Musa pula. Kakak Nabi Musa seorang yang berani cakap dengan orang yang lebih dewasa kan? Satu Apa umur dia? 5 tahun 5-7 tahun macam tu. Saya tak pasti. Nanti saya pun cari juga. Tahu-tahu macam tu je tapi tak ada rujukan yang tepat lah. Saya tetap pasti yang tu. Yang Kemudian, bagusnya pula masa zaman tu suara kanak-kanak ni didengar. Macam tak dipelekehkan kan. Cuma kalau macam kita, saya kata kau ni apa tahu, kau ni ke budak lagi. Mesti kita akan cakap macam tu kan. Lepas tu budak ni daripada mana ni macam tu kan. Kiranya macam ada dua benda yang menarik lah masa zaman tu. Suara budak-budak didengar dan dia pun cakap ikut yang macam bahasa yang okey, tak ada melampau ke, macam kurang ajar ke. Dah tu yang orang dewasa pula walaupun pihak istana dia mendengar suara budak-budak kanak-kanak ni. betul lah. Maksudnya kat sini budak ni bukan sekadar bijaksana je tapi dia ada kemahiran komunikasi kan. Sebab dia bercakap tu menyebabkan orang dewasa rasa dihormati lah. Sebab kadang-kadang budak-budak dia cakap lepas je. Dia rasa dihormati. Satu lagi, skill dia bercakap tu buat orang dewasa percaya. Tapi dalam masa sama, betul juga. Zaman tu mungkinlah orang dewasa mendengar suara kanak-kanak. Dia ambil cakna suara kanak-kanak. Kalau kita mungkin kita ignore je kan siapa kanak-kanak ni. Izinkan saya komentar sikit Ustaz. Sila Puan. Saya rasa ini applicable not saja dulu, masih sekarang pun applicable juga. Macam kita tengok kanak-kanak di Palestin. Budak-budak kecil-kecil umur 7-8 tahun tapi sangat bijak bertutur sampai ke hari ini kita tengok budak-budak tu macam tu. Dan macam kita tahu di Sweden yang budak yang fight for environment tu, dia umur berapa? 12 tahun ke apa ke? Tapi sampaikan satu dunia listens to her. Betul. Kita je orang Malaysia ni mungkin yang kita ambil leceh. Budak-budak. Wallahualam. Okey, jadinya okey. Mungkin betul juga kan kita orang Malaysia. Tapi satu perkara yang saya bila disebut-sebut macam ni saya dapat satu ni. Jadi kita sebagai seorang ibu bapa ni, kita tak boleh lekehkan cakap anak kita ni. Kadang-kadang anak kita ni mungkin baru 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Dia nak bagi cadangan kat kita, kamu diamlah, mana tahu budak-budak. Contohlah, kadang kita macam tu, menghalang dia. Dia nak bantu kita tak bagi. Dia nak cakap sesuatu, kita tak bagi. Jadi, kita lah kena sentiasa latih budak-budak ni biar suaranya tu didengari. Dan dia pun berani untuk bercakap. Okay? Satu mungkin pengajaran yang kita boleh highlightkan lah. Ni banyak sebenarnya. Sebab tu, bila kita tadabbur ni, dia tak satu macam hukum fiqah. Dia sentiasa haram lawan dia halal, harus lawan dia makruh, tidak. Tetapi di sini
semuanya ada pertambahan dan dia menafsirkan menjadikan tafsiran tu lebih sempurna. Tapi saya rasa bagus juga sebab inilah perkara-perkara yang kita belajar yang Allah Ta'ala datangkan satu gambaran melalui kisah-kisah para umat yang terdahulu. Okey, terima kasih semua. Terima kasih yang bersama dengan Ustaz, saya. minta maaf Ustaz, boleh saya Silakan, satu silakan lagi? Bonda, Bonda Nisum. Okey. Saya nak tu je nak check about qalbu tadi. Adakah betul saya punya pahaman ia sebagai satu penyerahan mutlak kepada Allah dalam kita memproses hati ni untuk kenal Allah dan untuk kita mencintai Allah. Itu yang qalbu. Okey. Baik. Betul ke? Macam mana? Ia satu qalbu ni satu proses dalam hati kita untuk memproses untuk kita kenal dan lepas tu kita mencintai Allah. Lepas tu kita berserah sepenuhnya secara mutlak kepada Allah. Okey. Baik, qalbu ni dia macam saya sebutkan tadi, mata ni kita sebut panca indera kita namanya mata. Fungsi mata adalah melihat. Kita ada panca indera telinga, fungsinya mendengar. Jadi hati ni panca indera. Hati ni panca indera ke? Kita kata hatilah. Hati ni fungsi dia adalah untuk memahami dan mengenali Allah. Jadi fungsi yang Allah Ta'ala sebut untuk hati itu Allah namakan sebagai fuad. Allah sebut fungsi dia sebagai fuad. Jadi hati manusia ni kalau dia rasa resah, dia rasa gelisah, dia rasa galau, dia rasa macam tak tenteram, sebenarnya hati tu beri isyarat dia nak berfungsi seperti mana fungsi dia. Okey, apa fungsi dia? Adalah untuk kenal Allah Ta'ala. Itu sebab hati kita jadi resah. Nak jadi hati tenteram, kenal Allah Ta'ala. Jadi proses mengenal tu, fungsi hati tu adalah fuad, memahami dan mengenal Allah Ta'ala. Jawab ke Bonda? Saya rasa itu soalan Bonda kot. Betul tak? Ke saya tak menjawab? Okey, jadinya fuad tu dia fungsi hati. Fungsi kepada hati. More details dia memproses untuk kita kenal, faham dan kemudian kita jatuh cinta dengan Allah. Macam tu ya Ustaz? Betul. Okay, pengharapan kepada Allah tu mutlak, tapi pengharapan tu disusuli dengan usaha lah. Sebab itu Ibu Musa tadi tu, walaupun hati dia tenang dah ditenteramkan, dia yakin dengan Allah Ta'ala, tapi usaha dia apa? Dia perintahkan anak dia keluar, pergilah follow Nabi Musa AS tu, dan berlakulah peristiwa-peristiwa yang berikut itulah, dia berjumpa dengan pegawai istana dan sebagainya. Maksudnya berharap mutlak ni kita lepaskan apa yang berlaku tu dengan ketetapan Allah, redha dengan Allah Ta'ala. Tetapi usaha kita bagaimana? Usaha tu tak dinafikan. Ada orang tawakal tapi tak usaha, tak boleh juga. Jadi sambil kita menyerah, ada juga usaha daripada kita. Okey? Boleh Bonda Nisum? Boleh. Terima kasih Ustaz. Jadinya kita menyerahkan secara mutlak dengan Allah. Di samping itu kita berusaha juga ya. Okey. Penyerahan tu untuk menenangkan jiwa lah. Okey. Boleh Ustaz. Terima kasih. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah Ustaz. InsyaAllah.